نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Kebangkitan semula daripada kubur. Setelah kita selesai membincangkan tanda-tanda kiamat, sama ada kiamat tanda yang kecil ataupun tanda yang besar, lalu berlakulah kematian kepada manusia. Setelah manusia itu mati, maka akan dibangkitkan daripada alam kubur masing-masing untuk dihisap segala amalan mereka dan diberi balasan mengikut apa yang telah dilakukan di atas dunia, sama ada balasan itu berbentuk syurga ataupun neraka. Kebangkitan manusia daripada kubur masing-masing membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati, dan setiap orang akan menerima balasan sama ada nikmat maupun azab. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa nas yang berkaitan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Thumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Summa innakum ba'da dzalika. Ayat ini penyambung kepada ayat yang sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan manusia itu, summa innakum ba'da dzalika. Kemudian kamu selepas yang demikian itu, ba'da dzalika yakni hidup, selepas yang demikian itu hidup, lamayyitun, semua orang akan mati. Selepas mati, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat dibangkitkan, lil hisabi wal jazai. Tub'atsun maknanya untuk apa? Manusia dibangkitkan, kamu dibangkitkan lil hisabi wal jazai, untuk dihisap. Dihisap maknanya dihitung segala amalan yang dilakukan di atas dunia. Selepas berlakunya hisab wal jazai, mereka akan diberi balasan mengikut amalan masing-masing. Okey, terus Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabin munir." Wa anna as-sa'ata atiyatun, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Jadi sifat hari kiamat itu keadaannya la raiba fiha, tidak ada ragu kepadanya. Tidak ada ragu padanya maknanya tidak ada syak. Kedatangan, kemunculan hari kiamat ni tak boleh diragui lagi. Sebab apa tak boleh ragu? Sebab maklumat-maklumat tentang kiamat ini disebut dalam Al-Quran. Bila disebut dalam Al-Quran, semuanya benar. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu, jangan kamu termasuk daripada kalangan orang yang ragu. Nak ragu macam mana? Maklumat tentang kiamat datang daripada Quran dan juga daripada hadis-hadis yang sahih. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan orang-orang yang berada di dalam kubur. Semua manusia mati dan dikebumikan di dalam kubur, dan semuanya akan dibangkitkan. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ayat ini bersempena diturunkan sebab tentang isu yang berlaku kepada Abi Jahlin. Mereka berdebat tentang Allah, berdebat tentang hari kiamat. Sesuatu yang tak benar di sisi Allah dinisbahkan kepada Allah.
Mereka bercakap sesuatu, Abu Jahal ni dia bercakap sesuatu tentang Allah tanpa ilmu. Wa minan nasi man yujadilu fillah. Dan sebahagian daripada manusia itu orang yang bermujadalah, berdebat, berjidal, bertengkar fillah tentang Allah, bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, dengan ketiadaan ilmu. Dia tak ada maklumat tentang Allah, tiba-tiba dia sebut tentang Allah Ta'ala ni begini wala hudan, dan tidak bersama dengannya petunjuk kebenaran yang mengatakan, yang menyokong hujah dia tentang berkata terhadap sesuatu itu tentang Allah. Wala kitabim munir, dan juga tidak ada daripada sebarang kitab munir yang menerangi, maknanya yang menerangi kebenaran. Segala hujah yang dikemukakan oleh Abu Jahal ni tak disokong dengan bukti. Segala dakwaan dan tuduhan dia tak disokong dengan bukti. Dalam hadis-hadis yang kita selalu baca, manusia setiap dakwaan perlu disokong dengan bukti. La yu'tan nasu bida'wahum la da'u amwalan nasi wa dima'ahum walakin al-bayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankar. Setiap tuduhan, kenyataan perlu disokong dengan bukti. Daripada ayat ini, di dalam tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Al-Imam Fakhrul Razi menyebut, qala Fakhrul Razi fi tafsirihi hadhihi al-ayatu bimafhumiha. Ayat ini dengan kefahamannya tadullu ala jawazil mujadalatil haqqati. Daripada ayat tadi Allah Ta'ala larang berdebat tanpa ilmu. Mafhum mukhalafahnya, kalau ada ilmu boleh berdebat. Kalau kita ada maklumat yang betul, dalil daripada Quran, daripada hadis, fakta daripada kenyataan ulama berdasarkan kepada kajian dan bacaan kita, boleh berdebat. Yang tak boleh berdebatnya tanpa ilmu. Dia kata ala annal mujadalata ma'al ilmi jaizatun. Berdebat dalam keadaan seseorang itu memperolehi ilmu adalah dibenarkan. Fal mujadalatul batilatu hiyal muradu min qawlihi. Mujadalah yang batil itu sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ma darabuhu laka illa jadala. Ayat ini bila Rasulullah SAW berhujah dengan orang-orang Nasrani, mengatakan Nabi Isa itu bukan Tuhan, tak perlu disembah. Mereka menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, anak Tuhan. Jadi bila anak Tuhan, sudah tentu mempunyai ciri-ciri sifat-sifat ketuhanan. Dan juga mereka juga di dalam waktu yang sama menyembah Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, selain daripada mengaku Nabi Isa sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa qalu alihatuna khairun am huwa. Mereka berkata, adakah Tuhan-Tuhan yang kami sembah itu lebih baik ataupun Nabi Isa alaihissalam? Ditanya Nabi, mereka orang Nasrani ini di zaman Nabi tanya Nabi, hak mana lebih baik, Tuhan yang kami sembah ataupun Nabi Isa? Wa qalu alihatuna khairun am huwa. Mereka berkata, adakah Tuhan-Tuhan yang kami sembah lebih baik ataupun dia Nabi Isa? Lalu Allah Ta'ala menyebut, ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak mengemukakan contoh ini melainkan hanya nak berdebat. Berdebat yang ni tak boleh, berdebat tanpa ilmu, bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Berdebat tanpa ilmu tak boleh. Satu lagi, suatu perdebatan yang diizinkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu di dalam kitab Adwa'ul Bayan yang dikarang oleh Imam Syamqiti, dia kata debat yang diharuskan adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita bagi dalil, bagi fakta, hujah-hujah yang betul. Hak ni memang Allah Ta'ala izinkan. Sebab sekarang ni bila ada orang nak berdebat kan, sikit-sikit debat, ada orang kata debat ni tak boleh, ditegah di dalam agama. Sebahagian orang pula kata debat ni memang dianjurkan. Sebenarnya dia tengok keadaan. Kalau debat dengan ilmu boleh, ada dalil, ada hujah boleh. Debat main akal, pakai logik nak menang, yang tu satu dipanggil al-mujadalatul batilah. Debat yang ditegah, debat yang batil, semata-mata nak kepada kemenangan
tanpa mampu mengemukakan dalil dan hujah. Okey, terus. Kebangkitan semula ini bukan sahaja sabit dari segi syarak berdasarkan dalil-dalil qat'i, bahkan ia juga dikira satu kehidupan yang sangat penting kepada manusia. Seseorang yang berakal yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat membayangkan dengan akal fikiran mereka yang urusan segala makhluk akan berakhir begitu sahaja dengan kematian mereka, tanpa ada keputusan yang muktamad ke atas amalan yang mereka lakukan. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka kerana satu matlamat sahaja, iaitu untuk melakukan ibadat kepadanya. Dia menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul untuk merealisasikan matlamat tersebut. Dalam kalangan manusia ada yang menyahut seruan tersebut, dan dalam kalangan mereka ada pula yang menolaknya. Orang yang menyahut mengorbankan segala apa yang mereka miliki demi untuk mendapatkan keredaan Tuhan mereka. Sebaliknya orang yang menolak melakukan berbagai-bagai perkara dan bencana, malah melakukan kerosakan di bumi, menzalimi hamba-hamba Allah yang lain, memusnahkan, menghancurkan, melakukan berbagai-bagai perkara fasik dan juga gejala negatif, malah menyebar dan mempertahankan berbagai-bagai jenis kekufuran, kefasikan dan juga kesesatan. Oleh kerana itu tidak mungkin terbayang pada akal fikiran manusia yang waras perkara sebegitu rupa berlalu begitu sahaja tanpa ada sebarang pembalasan yang sewajarnya. Orang yang melakukan kebaikan dengan kelayakan mereka untuk menerima balasan yang baik, dan orang yang melakukan kejahatan dan keburukan dengan kelayakan mereka untuk menerima balasan buruk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa Rabbul 'Arsyil Karim." Maksudnya, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang nikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka dengan yang demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang tetap benar, tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Perhimpunan besar-besaran di padang mahsyar. Maksud perhimpunan besar-besaran ialah manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang menghimpunkan seluruh manusia untuk dihisap atau dihitung segala amalan yang telah mereka lakukan di dunia. Amalan mereka juga akan ditimbang dan setiap orang akan mengetahui apakah destinasi yang akan dituju atau masa depannya ketika itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi, wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi, liman ittaqa, wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun." Maksudnya, dan sebelah kamu akan Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Kemudian sesiapa yang segera meninggalkan Mina pada hari yang kedua, maka ia tidaklah berdosa, dan sesiapa yang melambatkan meninggalkan Mina, maka ia juga tidaklah berdosa. Ketiadaan dosa itu ialah bagi orang yang bertakwa, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kamu akan dihimpunkan kepadanya. Mahsyar merupakan tempat perhimpunan raksasa yang melibatkan rasul-rasul, malaikat, manusia, jin, syaitan, haiwan dan apa-apa yang berkaitan dengan perbicaraan. Tempat perbicaraan ini disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamah ala 'adlin bayda' afra'a ka qursatin naqiyyi laysa fiha 'alamun li ahadin." Maksudnya, manusia kesemuanya akan dihimpunkan di atas satu bumi yang putih, kemerahan seperti sebiji roti gandum putih yang baru dibakar. Bumi yang suci bersih, tidak ada gunung gadang atau bukit bukau, dan tidak ada pula sebarang tanda atau kesan yang menunjukkan kepada seseorang. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum mahsyuruna ila Allah hufatan 'uratan ghurla, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin, thumma inna awwala man yusab yawm al-qiyamah
يوم القيامة إبراهيم على إنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذوا بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد صالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله شهيد فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. Maksudnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan nasihat kepada kami. Baginda bersabda, wahai sekalian manusia, anda semua akan dihimpunkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berjalan kaki, telanjang dan tidak berhitan, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya kami tetap melaksanakan. Manusia yang pertama dipakaikan pakaian pada hari kiamat ialah Ibrahim. Beberapa orang lelaki dalam kalangan umatku dibawa di padang mahsyar, tetapi mereka disambar oleh malaikat yang berada di sebelah kiri. Ketika itu aku berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Ketika itu dikatakan kepada baginda, sesungguhnya Tuhan tidak tahu apa yang mereka lakukan selepas daripada pemergian Tuhan. Jadi dalam hadis ini menyebut bahawa bila malaikat menghalau umat Nabi Muhammad ini, lalu disebutlah ni sahabat aku, ini apa dia umatku. Jadi malaikat kata, kamu tak tahu setelah kewafatanmu apa yang mereka buat. Mereka telah meminda ataupun mengubah agamamu. Okey, terus lalu aku mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh hamba yang soleh yang terdapat dalam Al-Quran. Aku menjadi saksi ke atas mereka selagi mana aku hidup dalam kalangan mereka. Lalu dikatakan pada waktu mereka sentiasa murtad ke belakang semenjak Tuhan berpisah dengan mereka. Pada hari kiamat, manusia akan dihimpunkan dalam 3 kumpulan, iaitu pertama, kumpulan yang berkenderaan, kedua, kumpulan yang berjalan kaki, ketiga, kumpulan yang berjalan di atas muka sendiri. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati thalathatu asnafin, sinfun musyatun wa sinfun rukbanun wa sinfun ala wujuhihim. Faqalu ya Rasulullah wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Qala innal ladhi amshahum ala arjulihim qadirun ala an yumshiyahum ala wujuhihim. Ama innahum yattaquna bi wujuhihim kulla hadabin wa syaukin. Maksudnya, manusia akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam 3 kumpulan, iaitu kumpulan yang berjalan kaki, kumpulan yang berkenderaan, dan kumpulan yang berjalan di atas muka mereka. Rasulullah SAW ditanya, bagaimana mereka boleh berjalan di atas muka mereka? Baginda bersabda, sesungguhnya Tuhan yang menjadikan mereka berjalan di atas kaki-kaki mereka, boleh menjadikan mereka berjalan di atas muka-muka mereka sendiri. Mereka akan menyapu dengan muka-muka mereka dan segala tanah yang tinggi dan duri. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.